Okay. And then satu lagi apa, director remuneration. Accrued kat tu. Director remuneration. Okay. Ni apa, 75,000 kan? Okay. 6 ni settle. Okay, kemudian Saya dah record ke? boleh. Dekat kelas tak ada pun suruh record. Kalau betul-betul face-to-face tak ada pun record. Okay. 3,500. Okay, 75. Okay, so sekarang ni dah settle yang 4 tu. Cari apa ada tak apa pergi. Ni nombor 3 pun dah settle. Okay, saya ajar sikit lah pasal ni. Tapi dia berkaitan dengan others income ni. Dia tak ada dalam ni. Yang ni semua dalam others expenses. Yang ni kita fokus on admin, selling distribution dengan finance. Tak ada Yang ni pun ada expenses juga ni. Okay, cuba kau tengok additional information apa? Nombor 7. Saya akan tanya kamu, kita perlu buat provision ke tak? Kau baca ni dulu. Perlu tak buat provision? Ke ataupun not study account je? So macam mana? Tak tahu saya. Hai, bukan baru belajar yang ni? Provision kat saya? Provision. Sekejap, saya masuk bilik ni sekejap. So provision ke tak? Ni provision ke tak? Yang nombor 7 ni tadi. Dia kata one of production worker the saman company due to injuries suffered while operating a machine. And then dia kata company lawyer is the opinion that highly probable that workers claim RM 120,000 will be successful. So kena tak? Provision? So kita kena. Kenapa? Kena sir. Sebab dekat highly probable. Sebab dia adalah dia mention ni highly probable. Kalau highly probable kita yang kena. So kita kena providekan provision lah. Kalau dia cuma could be je apa benda semua, itu kita cuma note study account lah. Yang ni kena buat provision tu. So bila kena buat provision, kan hari tu kan korang ada buat kan, debit damage ke apa benda semua kan. Nak buat apa kan dia punya ayat dia. Dia sebab kena saman. Allah. Nak tengok apa ayat yang saya buat lah.
Loss on lawsuit. So yang ni adalah loss on lawsuit. Kita akan record dia dalam others expenses. Record terus dalam other expenses ni. RM120,000 ni. Nanti adalah, nanti kena tambah apa-apa lagi. Saya tak tambah lagi. So lagi satu jangan lupa disebabkan dia ada provision. So provision kita akan record dia dalam current liability. Provision on lawsuit. Macam tu lah. Provisionnya RM120,000. Kalau ambil, kalau tahu terus record terus Okay. Tu 7 dah settle. Tu tak ada apa dah ni. Ni pun 8 semua pun dah settle dah ni. Okay. So kita dah settle part ni. Admin, selling, distribution dengan ni. So kita total up lah. Totalkan semua. So ini total dia semua ni. Okay, so kita sama tak dengan jawapan? 2053. 2055 betul, 647 200 betul, 108 betul. Okay, so sekarang bila dah habis bahagian working, kita buat bahagian mana? Nakik, kita buat bahagian mana Nakik? Oh Nakik. Ada tak ni budak ni? Nakik. Di mana budak ni? Ada tak ni Nakib? Dalam kelas kita ada tak Nakib? Ni Kip ni bukan Nakib Akil. Next kita buat mana Akil? Akil. Lepas tu kita buat apa? Lepas daripada working tadi, kita buat mana pula? Tadi siapa yang buka mic ni? Saya Akil. Akil. Ya. Lepas tu kita buat bagaimana? Akil. Lepas working kita buat apa? Saya Buat apa? Soci. Mana ada Soci dah. Tak ada orang belajar Soci dah. Mana ada Soci dah, perkataan Soci. S of PL. Profit and loss. Statement profit and loss. Soci. Entah zaman bila orang pakai Soci. Orang tak pakai dah Soci tu. Okay, statement profit and loss. Tapi nama statement profit and loss, dia ada nama panjang dia sebenarnya. Nama panjang dia adalah statement of profit and loss and others comprehensive income. Ni, nampak ni. Statement of profit and loss and others comprehensive income for the year ended 31st December 2020. So korang kena buat nanti ayat bagi panjang ni. Jangan korang pemalas tiba-tiba korang letak SOPL. Memang aku pangkah lah siap-siap kat sini nanti.
Ni kita buat latihan tak apalah, kita buat SOPL sebab kita malas tulis panjang. Nanti bila korang jawab exam, jangan korang malas nak tulis SOPL pula. Kena tulis panjang, statement profit and loss and others comprehensive income for the year ended 31st December 2020. Kena tulis full name dia. Softpi pun sama juga, jangan malas sangat. Okay, so sekarang kita nak tengok untuk bahagian sales. Sales, berapa sales? 18,400 kan? Tapi saya rasa tadi macam sales dia ada kacau kat sini. Additional information nombor 1. Ni. Apa dia kata sales? Sales dia kata sales revenue and accounts receivable overstated by 2.3 million due to inclusion of certain goods. Okay. Okay, sekarang ni yang first kali kita settlekan dulu pasal revenue. So, revenue dia terlebih 2.3 million. So, yang apa? Yang sejada ni 18. So, kita buat working dulu. Lapan 18.4 18.4 million minus 2.3 million. So dapat apa ni? 16.1 16.1. 16. Okay. Kemudian cost of sales. Dia ada 2 tempat yang kita akan adjust. Sini dengan account receivable. Sebab dia kata dia overstated. Sales dengan account receivable. So account receivable pun kita kena tolak juga 2.3 million. Account receivable mana account receivable? Okay. 3372 4K tolak dengan 2.3 juta. Buat apa lah? Kira sekejap. Satu 1072,400. Ya ke? Ni 2.3 million tau. Yang ni 33. Jangan kamu ambil 3372 tolak 2.3. Ni 2.3 juta. Ni saya buat K. 1072.4. 400 eh? Ha. Okay. Kita kejap orang azan. Ya, orang azan
Okay. Kita sambung So okay. So kita dah tolak dah account receivable. Kemudian ada lagi satu closing inventory. Dia kata closing inventory understated by 1.6 million. So closing inventory kat sini kita record terus. Inventory dia berapa ni? 1.6 juta. Kat mana tulis? Additional information 1. Ni 1.6 juta ni tak, yang maksudnya yang ni. Inventory ni. Understated by 1.6 million. So inventory ni kena tambah ni. $1.6 juta tambah dengan 619. Okey. Berapa? 2.2 2219. Betul tak? 2219. Lagi dekat sini dekat dengan cost of sale pula kena sekejap overstated. Kat cost of sale kena tolak pula Okay. Sebab closing inventory dia ada dalam ni. Dia ada dalam apa? Ada dalam cost of sale. So cost of sale kita ada 7196K. So kita tolakkan dengan 1.6 juta. Sudah buat apa? Panjang tu figure panjang. Tolak dapat apa? Tolong tolak aja. RM5596. 5596 000. Betul ni? Okay, so kita cari dia punya ni. Sales tolakkan dengan cost of sales. So dapat 10. Jawapan betul tak? 10,504 betul lah. Kemudian kita ada cari apa-apa ada income ada tak? Ada income. Habis income.
Ada income apa lagi ada? Investment income dia bukan ada income kat sini, dia kat bawah ni investment income. Kat sini. Interest on bank loan tak ada. So ada income yang biasa tak ada dekat yang dalam ni. Jap, kita buat ni dulu. Saya nak tengok yang apa? Yang forex ni dah ni belum? Dia ada raw material. Masa tu dia beli 50,000 Australian dollars. Dia bought from supplier from Australia. Masa dia beli tu 2.8k, RM2.80 tukaran mata wang dia. Sekarang tukaran mata wang dia dah jadi RM3.10. Okey, cuba korang kira jap. 50 darab 2.8 dapat apa? RM140,000. Comparable. 140,000 Okey. Sekejap saya buat kat bawah. Yang exchange rate ni dia special sikit. Walaupun saya tak ajar tapi saya saja nak bagi. Mula-mula dia beli bila? 30 November. Berapa tadi? 30? Berapa tadi? 50,000 darab 2.8. 140K. 140K. Okey. 140. Bila kita tutup account pada bulan 12, kita kena kira rate dia balik tau. Berapa rate dia sekarang? Bulan 12, hujung bulan dia dah jadi RM3.10. Ambil 50 darab RM3.10. Dapat apa? 155. 155K. Okey. Tengok masa mula-mula kita beli daripada supplier ni, kita hutang yang sebenar 140,000 je tau. Berdasarkan ni tukaran dolar $50,000, masa tu kita beli 2.8. Tapi sebabkan kita mesti hutang lagi, kita tak bayar lagi, so dia bawa. Biasanya pada hujung tahun kita kena kira balik berapa rate dia. Rate dia dah naik jadi RM3.10. Kalau tengok balik, hutang dah naik jadi 155. Betul? Kan? Okey. Yang 140 yang dia dah record dalam ni. 327 ni kan dia sebahagian daripada account payable kan. Sebahagian daripada account payable ni dia pergi record 140. Tapi bila kita convert yang the latest punya dah jadi apa? 155, betul? Kan? So account payable dah tak boleh jadi 327,400. So dia kena tambah dekat belakang dia, beza dia berapa ni? 15,000. Okay, 15,000. So kat sini sekarang ni, account payable, dia dah bertambah hutang dia sebanyak 15,000. So kamu kena tambah belakang ni 15,000. Tak payah terus ni. Account payable. Sekejap Account payable. 327 400. Tambahkan dengan 15K. So dapat apa? 342,400. 342,400. Okay. So account payable dia ni tuan. Okay. Tapi tengok kat sini. Dia untung ke dia rugi ni? Rugi. Dia rugi So mula-mula dia hutang account payable 140,000. Tapi lepas tu amount dia meningkat kepada 155. So kita kena update nilai yang dalam account payable ni dah jadi 155. Maksudnya kena tambah lagi 15,000. Tu yang kita tambah account payable ni.
So saya tambah siap-siap dalam current liability ni. Okay, and then apa yang perlu kita buat, apa lagi, 15,000 ni adalah rugi, betul? Rugi ni yang kita akan record dia dalam expenses. Tambah kat sini lagi. Dia ada lagi 15,000. Kalau kata korang buat asing, ada expenses ni kamu boleh buat letak nama dia loss on foreign exchange lah. Macam tu. Kalau kata gabung tambah kat sini ya. Kalau kata kamu buat nama asing macam dalam jawapan, kalau tak saya letak dia asing ni. Benar, jawapan asing. Asing, nampak? Loss on lawsuit saya buat asing. Loss on foreign exchange 15,000 tu, nampak? Saya buat asing ni. Kalau ini tambah pun tak ada masalah. Kalau kata kamu gabung, tak ada masalah. Saya tak ada masalah in terms of format macam tu. Jangan ingat kita kena ikut cara macam ni, tak. Okay, so kalau kita tengok balik dah habis, kita dah habis yang additional information. Sebab saya ingatkan kalau dia gain on foreign exchange, kita boleh masukkan dia dalam ni, others income. Kalau dia gain on foreign exchange. Tapi bila kita tengok dia rugi letak dia dalam others expenses lah. Okay, so ada income tak ada, sebab tu kita teruslah buat yang administratif ni. 2055,300 dah. Silap. So tambah ni tadi apa? 135. Kemudian operating profit lah. And then finance yang interest tadi. Interest on loan tadi 108. And then kita ada investment income kan. Investment income kita 633. Tak ada apa perubahan kan. 633. Okay. Yang ni saya letak dalam ni. Saya letak negatif sebab nanti kita akan tolak.